Ahmad, saya rasa kita harus bezakan antara kedua. Di mana kita dapati bahawa misalnya kalau ada menteri yang memberi nasihat kepada orang ramai, lawanlah COVID dengan air suam, ataupun tak tahu nama flu jadi fly, ada 500 negara di dunia dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa mereka memang dapat perhatian kerana menjadi menteri, tapi sebenarnya itu tidak membantu. Jadi apa yang perlu adalah di mana tangan kiri dan tangan kanan bergerak secara terselaras. Tadi ada juga timbul soal keyakinan kepada pihak kerajaan. Dan ini berkait juga dengan soal yang tadi dikemukakan tentang rasuah. Yang sedih sekali kita dapati bahawa sistem dan pemerintahan yang ada sekarang ini diikat dan dikukuhkan dengan rasuah secara terang-terang. Orang dilantik sebagai pengerusi, GLC dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa ini juga sudah menjadi masalah. Tetapi kalau kita beri perhatian kepada pencurian jutaan ringgit di sini, kita akan tidak lihat pencurian bilion ringgit, 1 MDB dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sebabnya saya rasa kita harus memikirkan cara untuk merombak semula sistem. Ada kemungkinan besar, katakan kalau pemerintahan sekarang jatuh, apa yang akan timbul? Mungkin dengan Perdana Menteri yang dulu akan kembali, bukan yang baru dulu, tapi yang sebelum itu, yang bertanggungjawab atas 1 MDB, bersama dengan misalnya dengan pimpinan PAS yang sudah menghalalkan setengah jenis rasuah. Jadi apakah itu sesuatu kemajuan? Jadi kadang-kadang saya pun sendiri tak merasa serba salah. Apa yang kita harapkan dalam keadaan yang ada, dengan sistem yang ada dan sebagainya. Dan oleh kerana itu saya rasa penting kita menggalakkan satu, dan itu saya menghargai penganjuran acara ini untuk kita sama-sama mengasahkan pemikiran kita terhadap cabaran-cabaran yang kita hadapi. Akhir sekali saya rasa soal kebajikan orang ramai, dan ini berkait dengan soal yang ditimbulkan oleh rakan-rakan tadi. Soal kebajikan itu memang bukan satu soal wang saja, bukan soal. Jadi kita dapati misalnya sekarang kita dapati bahawa bahan makanan itu diedarkan seperti juga dulu di sekolah-sekolah, program makanan sekolah, tetapi ini program makanan itu disediakan oleh syarikat gergasi. Jarang sekali kita memikirkan misalnya soal sayuran, soal buah-buahan, yang semuanya amat penting. Jadi kita dapati bahawa rakyat kita makin kaya dari segi pendapatan tunai dan sebagainya. Tetapi dari segi misalnya dari segi zat-zat makan, sama ada mineral ataupun vitamin dan sebagainya, kita dapati banyak kekurangan. Dan masalah ini bukan satu masalah di mana seperti dulu, di mana orang luar bandar yang miskin. Orang di PPR sekarang misalnya dalam keadaan yang cukup teruk. Jadi kita harus memikirkan semula cara kita menangani masalah-masalah ini. Dan satu yang ditimbulkan oleh ramai pihak tadi yang kita abaikan dalam masyarakat kita ialah masalah kesihatan mental. Dan ini saya rasa sesuatu yang patut kita beri perhatian. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, terutama sekali kepada PSSM dan Tan Sri sendiri dan rakan-rakan lain yang sebalik tabir kerana menganjurkan program ini. Dan saya harap kita dapat ada kesan untuk meningkatkan kesedaran tentang masalah yang kita hadapi di tanah air kita. Ini bukan masalah yang mudah difahami.
bukan mudah ditangani. Dan oleh kerana itu usaha ini amat penting. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Jomo. Jadi tugas saya seringkasnya pertamanya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh ketiga-tiga ahli panel yang kita yang banyak pengalaman, Profesor Dr. Francis, Profesor Lilia dan juga Saudara Profesor Jomo ya. Saya perhatikan dalam chat ni banyak soalan-soalan pandangan daripada mereka yang hadir pada malam ini, dan saya mohon jasa baik Rustil mungkin kita bagi ketiga-tiga orang ni homework sikit, biar dia orang jawab online pun tak apalah, ataupun dalam email ke. Itu satu perkara yang baik kalau dia orang ada masa lah. Saya tahu mungkin dia orang sibuk, tetapi saya kalau Rustil boleh uruskan ya berbuat demikian. Akhir sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penganjur ya, Profesor Rashila, Profesor Rahman Bong dan juga Dr. Siti ya. Jadi mungkin kita dera sikit Prof Rahman. Ada sedikit pandangan Prof Rahman? 2 minit dah. Dia advisor, dia kena advise kita lah. Baik sikit. Ini apa ni, tak jangka akan diminta untuk kita bagi apalah sikit. Saya rasa pandangan-pandangan yang telah terima kasih waktu Francis dan rakan-rakan ahli panel dan juga penulis ruang penulis muda tadi yang telah memberikan pandangan yang bernas, yang menarik. Cuma satu perkara tadi yang saya nak sebut sini kerana masa, iaitu jalan keluar yang macam mana yang patut kita tempuhi. Tadi dalam pembentangan Saudara Francis menyatakan tentang politik kerajaan kerjasama terdiri daripada semua parti politik di parlimen, semacam kerajaan perpaduan, tetapi bukan konsep unity government seperti yang biasa disebut, tetapi ke depan unity kerajaan kerjasama semua parti, dan juga kewujudan satu majlis yang terdiri daripada NGO, pakar-pakar, profesional dan juga ahli-ahli perniagaan untuk membincangkan masa depan negara dan bersama-sama. Yang kedua daripada Prof Lilia, saya nampak poin dari segi pendidikan ialah the 3R yang dia sebutkan tadi. Recovery, relief and reveal kalau dalam saya cakap. Dan saya rasa itu ya, ini sebagai pakar pendidikan dia tahu tentang itu, dan cadangan saya ialah supaya tiga-tiga ni yang untuk jangka masa sekarang tapi harus dikaitkan dengan perubahan dan reform pendidikan dalam jangka panjang sebagai jalan keluar untuk memastikan kualiti pendidikan dan kualiti pembangunan sumber daya manusia negara kita, baik peringkat sekolah atau pendidikan tinggi, tidak terjejas. Kerana ini masa depan negara kita. Tentang ekonomi dan lain-lain yang Jomo kemukakan tadi, saya nampak banyak perkara yang beliau bentangkan, dan jalan keluar di sini macam mana. Dan ini yang sangat susah. Recovery, dan it's not to build to a great reset, maknanya build back better, but it's build forward better dari segi ekonomi. Dan saya rasa pandangan itu sangat penting. Bagaimana harus dari segi ekonomi, harus ada plan yang go beyond the usual. Build back better, ini slogan Davos tadi Dr. sebutkan tadi. Kalau build forward better, bolehkah kita gunakan kesempatan ini, kesempatan krisis ini untuk sebagai sebuah peluang untuk memikirkan cara baru untuk mengatasi masalah ini, dan kerjasama antara negara-negara membangun menghadapi keadaan ini supaya ekonomi kita ke depan ini tidak begitu terdedah dengan krisis yang kita tempuh pada masa sekarang ini. Jadi lebih kurang itulah apa yang dapat saya bagi pandangan. Saya rasa bagus apa yang tadi ucapkan tadi, dan saya harap pihak Ruskia akan ambil poin tersebut dan mungkin boleh dirumuskan,
diolah semula untuk menjadikan satu kertas cadangan untuk pihak berkuasa dan juga pada masyarakat secara umum. Terima kasih, Tuan Sri. Okey, berbanyak terima kasih Saudara Rahman. Jadi sekarang ni progres lah deh. One or two apa ni